Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan minggu lepas kita telah belajar 2 subtopik naik dalam bab 2. Apa yang telah kita belajar sebelum ni? Okay, kita telah belajar definisi. Ada berapa definisi? Ada 4. Kemudian kita belajar menjana idea reka bentuk. Macam mana cara jana idea reka bentuk? Ada 4 langkah. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Ingat, cuba ingat. Ingat balik. Siapa yang ingat? Yang pertama apa? Meniru alam sekeliling dan menukarkan kepada produk. Okay, yang good. Kedua, ingat tak yang bentuk tayar tu? Menterbalikkan fungsi untuk suatu produk. Yang ketiga, apa? Yang bentuk bendera. Menukar saiz besar kepada saiz kecil. Yang keempat, apa dia? Yang jaket tu, luar dalam tu. Menterbalikkan pelbagai kegunaan. Alright. Pandai semuanya. So, kita dah belajar definisi. Kita telah berjana idea reka bentuk. So, hari ni kita akan belajar langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okay, jom kita buka buku teks. Buku yang kita lebih power. Okay, muka surat berapa? 34. Okay, buka muka surat 34. Okay, kita tengok bahagian bawah 2.13. Langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okay, jom kita baca dulu. Pengurusan pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk memperoleh peralatan, bahan, kemahiran supaya projek dapat disiapkan. Dalam pelaksanaan pengurusan projek, pasukan projek siapa? Pengurus. Okey. Pengurus berperanan sebagai ahli yang paling utama dalam menjalankan peringkat pengurusan projek. Okey, ada berapa langkah-langkah dia? Okey, yang pertama adalah perancangan. Alright, pandai. Yang pertama adalah perancangan. Okey, yang kedua penjadualan. Penjadualan. Okey, yang ketiga yang terakhir adalah pengawalan. Okey, apa yang kita nak merancang? Okey, apa yang kita nak jadualkan? Apa yang kita nak kawal? Okey, kita muka surat sebelah. Okay, dalam organisasi ni, dia adalah satu kumpulan yang menunjukkan masing-masingnya ada pakar. Okay, ini adalah orang kata kumpulan-kumpulan dalam bidang pasaran yang sebenar. Maksudnya kalau awak dah melangkah kerja dekat dalam satu kilang, satu syarikat, satu company, so dia adalah yang orang kata yang ketua dia adalah pengurus eksekutif. Pengurus eksekutif dia maksud saya lah. Dalam sekolah, awak sebagai pengurus, saya adalah pengurus eksekutif. Tapi kalau dalam pasaran, dalam syarikat, dalam company yang telah awak kerja, dipanggil pengurus eksekutif lah, maksudnya bos atas awak. Awak ada bos lagi. Okey, kemudian pengurus projek. Ni projek ni adalah awak lah. Awak sebagai pengurus projek. Kemudian yang ketiga sebagai pengeluaran. Maksudnya lepas awak urus projek apa yang diuruskan dalam customer yang awak nak, kemudian awak akan hantar kepada bahagian pengeluaran. Pengeluaran ni dia akan keluarkan barang lah, kejuruteraan. Kemudian perakaunan. Perakaunan ni maksud dia yang akan mengira kos. Okey, berapa kos yang syarikat kena keluar, berapa keuntungan yang syarikat akan dapat. Kemudian penyelidikan. Penyelidikan ni maksudnya awak telah belajar tadi kan, menjana minggu lepas, menjana idea kan. Kesannya bahagian yang penyelidikan pembangunan. Maksudnya dia selidik, dia kaji apa yang sesuai produk yang customer perlukan. Okey. Okay, dalam sekolah. Okay, dalam sekolah, apa yang perlu awak tahu? Okay, adalah pengurus projek. Kejap, Okay, pengurus projek. Okay, ni pengurus projek adalah diri awak. Kemudian awak ada pembantu, iaitu setiausaha. Setiausaha ni kerja dia adalah mencatat apa yang perbincangan, meeting, mesyuarat,
berjumpa dengan klien. So setiausaha akan mencatat, menulis. Siapa yang suka menulis, kerja dia bahagian setiausaha. Kemudian bahagian bendahari. Okey, bendahari ni untuk kira-kira duit. Okey, berapa kos yang diperlukan, berapa kos yang akan dikena keluarkan, berapa duit yang diperlukan. Kemudian pereka bentuk. Okey, pereka bentuk ialah dia yang telah perlu belajar tadi kan, jana, idea. Dia kena belajar dan dia kena olah menjadi satu produk. Idea dia, lakaran dia tu, okay, apa lakaran yang sesuai untuk memenuhi kehendak customer. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan mock-up. Maksudnya lepas pereka bentuk tu melakar, jadi dia akan hantar kepada pembangunan mock-up. Maksudnya menyediakan produk. Maka terhasillah produk ini daripada lakaran tu. Itulah maksudnya kumpulan yang perlu awak tahu dalam sekolah. Yang kecil ni adalah sekolah. Kalau yang besar yang tadi kita terangkan, pengurus eksekutif, semua tu adalah berada di syarikat. Maksudnya bila awak dah kerja. Okey. Okey, ini adalah contoh orang panggil cartagan penjadualan lah. Maksudnya inilah rancangan yang untuk pengurus perlu buat, di mana ia perlu merancang. Okey, daripada customer kata saya nak produk ni bulan Julai, bulan 7 kan. So pengurus perlu merancang. Dia merancang apa? Bila nak buat perancangan, maksudnya kena meeting, mesyuarat, lakar-lakaran apa semua. Kemudian seterusnya, dah siap tu, bila akan berlaku penjadualan. Yang ketiga adalah bahagian pengawalan. Untuk tugas hari ni, modul yang kedua. Modul yang kedua adalah yang terakhir tu kan, muka surat 21. Yang terakhir, nampak tak bahagian nombor 6. Saya nak awak siapkan nombor 6 tu. Itu saja. Topik seterusnya kita akan belajar lebih detail mengenai perancangan, penjadualan dan pengawalan. Semua tu kita akan belajar lebih detail dalam topik seterusnya, iaitu 2.14 Meraka Perancangan Projek. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.